Sebelum tu saya nak record dulu lah Okay, saya nak record dulu. Alright, saya akan share slide panduan pengucapan awam. Baik, kalau kita lihat dalam satu aspek pengucapan awam ataupun dalam satu aspek kita nak deliver message. Alright, kita nak deliver message, kita kena tahu bagaimana cara untuk deliver dengan baik. Okay, bukan sekat debate semata-mata, tapi nak berucap dalam apa-apa sekalipun. Contohnya, awak nak berucap ketika awak sedang berprogram ataupun awak nak berucap ketika awak sedang membentang, setentu dia perlukan satu panduan. Especially bila kita berucap secara impromptu. Tahu impromptu? Impromptu ini ialah ucapan secara spontaneous. Okey, ucapan secara spontan yang perlu hadir dengan satu keadaan yang tenang, yang tidak gopah-gapah. Alright? Jadi ini adalah panduan dia. Baik. Yang pertama ialah kita perlu ambil sedikit masa memusatkan tumpuan perhatian. Dalam aspek ini, ketika anda diminta untuk berucap, okey, jadi anda perlu ambil sedikit masa dulu untuk tumpukan perhatian. Alright, sebelum kita nak berucap. Contohnya kalau dalam debate ialah kita perlu ada persediaan. Contohnya 30 minit sebelum masuk ke bilik persidangan, dia ada kuarantin. Okey, dia ada kuarantin. Jadi dalam proses kuarantin itulah awak akan cari bahan, awak akan susun balik fakta-fakta kes dan sebagainya. Dan awak mesti fokus perhatian kepada isi atau idea utama, okey, yang telah ditetapkan itulah. Okey, sebelum ke bilik persidangan. Kena simplifykan dia, kena baca dulu, hadam dulu. Baik, Cik Fawiz, cukup ke 30 minit untuk buat benda ni? Cukup tak cukup, awak mesti cari cara bagaimana cara untuk awak fokus kepada apa konten penting yang awak akan deliver kejap lagi. Bukannya awak fokus kepada benda tak penting. Takutnya aku kejap lagi nak jumpa tim UiTM. Takutnya aku kejap lagi nak jumpa juri-juri yang psycho ni. Takutnya aku. Jangan fokus kepada benda-benda yang macam tu, yang menjadi distraction. Okey, fokus kepada apa sebenarnya awak nak cakap sekejap lagi. Okey, aku sekejap lagi nak cakap macam ni. Sekejap lagi nak deliver macam ni. Jadi awak kena fokus benda tu dan berdasarkan daripada tadi, iaitu panduan untuk menjana idea, awak dah boleh cari dah. Okey, mungkin awak nak cari contoh. Apa contoh yang relevan? Apa statistik yang sesuai? Alright, apa pembuktian dia? Apa sokongan hujah? Ada tak petikan yang menarik? Okay, so that benda-benda macam ni yang membantu awak. Dan itulah pentingnya latihan. Latihan berkala berdasarkan daripada prospek-prospek yang awak lakukan ini akan menjadikan awak seorang yang lebih prepare, lebih bersedia. Alright, dan awak lebih berilmu. Walaupun pada hari ini awak mungkin seorang debater yang baik, tak semestinya awak akan baik sepanjang masa. Mungkin awak akan flop, mungkin awak akan jatuh. Jadi awak kena sentiasa improve diri awak. Alright, kena sentiasa belajar dan belajar. Dan jadi dalam pada aspek ini, awak mesti tumpukan perhatian. Apa sebenarnya awak nak deliver sekejap lagi. Jadi ambillah sedikit masa dan fokus kepada apa yang awak nak sampaikan. Kemudian, yang kedua ialah jangan terburu-buru. Oh, dia salah Asta ni dia salah. Okey, dia salah. Dia sepatutnya atas tu ialah bertenang Alright, jangan terburu-buru. Tenangkan fikiran dan tarik nafas panjang-panjang dan lepaskan perlahan-lahan kemudian senyum. Ini ketika nak deliver. Dalam keadaan nak deliver, memang kita mula rasa berdebar-debar. Okey, kenapa berdebar-debar? Sebab semua mata akan bertumpu kepada kita untuk berucap. Dalam aspek ini, kita jangan panik. Okey, jangan terburu-buru. Okey, disilakan Perdana Menteri untuk menyampaikan ucapan ataupun menyampaikan isi debat. Jadi jangan terus bangun dan gelabah. No. Awak bertenang, okey, tarik nafas panjang-panjang dan hembus perlahan-lahan. Bangun dan senyum. Dan awak pun bercakaplah dengan baik. Sebenarnya permulaan kita bercakap itulah yang akan menentukan hala tuju percakapan awak selanjutnya. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau permulaan itu dah terlalu cepat, dia akan menyebabkan awak memang akan cepat dan semput. Kalaulah awak mulakan dengan perlahan,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Tuan Yang di-Pertua Dewan, delegasi kerajaan, proksi pembangkang. Jadi dia telah cipta satu nada kepada awak yang lebih selari, yang lebih tenang. Samalah juga ketika membentang. Okey, saudara dan saudari. Okay, so that dia dah cipta satu nada kepada awak. Jadi jangan terburu-buru, okay, bertenang. Gunakan struktur atau format ucapan biasa. Maksudnya ialah ucapan kita perlu ada pengenalan, isi dan juga penutup. Okey, struktur yang biasa yang kena ada kepala, badan dan ekor. Okey, kena ada struktur dan format. Jadi dalam aspek ini, dalam keadaan kita nak mencipta pembuka kata, carilah teknik yang boleh menarik perhatian kemudian diikuti dengan preview. Maksudnya ialah awak boleh cipta pembuka kata yang boleh menarik perhatian orang. Okey? Contohnya ialah, contohnya begini. Tuan Yang di-Pertua Dewan, bagi memulakan perdebatan, elok kita analisis satu persatu. Apakah kesalahan-kesalahan major yang telah dilakukan oleh Perdana Menteri di seberang sana? Jadi itu ialah preview. Okey, bagi memulakan perdebatan, mari kita analisis satu persatu. Apakah kesalahan-kesalahan major yang telah dilakukan oleh pihak lawan di seberang sana? Maksudnya preview dia ialah awak nak cerita pasal, okey, kita tengok dulu apa kesalahan-kesalahan major yang dilakukan oleh mereka. Major tahu, major tu ialah besar. Okey, kemudian barulah isi sebenar. Yang pertama, mereka tidak pernah menunjukkan apa-apa-apa. Yang kedua apa? Awak dah tunjuk apa kesalahan-kesalahan mereka. Yang tadi ialah preview. Kemudian terus kepada isi. Kemudian, sebelum berundur, berilah kenyataan-kenyataan yang boleh diingati oleh audiens. Ini saya dah ajar dalam ruangan penggulungan. Okey? Carilah kenyataan-kenyataan yang boleh diingati. Cipta bayangan ataupun membuat rayuan dan sebagainya. Itu adalah satu elemen-elemen emosi yang awak boleh gunakan lah. Kemudian, penyusunan isi. Gunakan teknik. Okey, boleh pilih 3. Okey, sama ada kemarin ataupun peristiwa-peristiwa yang lepas, past tense, yang telah berlaku ataupun hari ini yang sedang berlaku ataupun esok, iaitu masa depan. Okey, anda kata awak nak combine ketiga-tiganya pun boleh, tak ada masalah. Kalau penyusunan isi tu, kalau nak pilih salah satu pun boleh. Okey, salah satu contohnya, baru-baru ini kita dikejutkan dengan isu penerbangan hutan di Lojing, iaitu sebuah negeri di pantai timur. Pun boleh. Kita tunjuk satu keadaan peristiwa. Ataupun hari ini kita digegarkan dengan isu apa. Ataupun Tuan Yang Pertua Dewan, bayangkan anda kata pada hari ini kita tidak melaksanakan perkara ini dan apa yang akan berlaku pada esok hari. So awak gambarkan itu adalah satu keadaan yang masa depan. Okay, cubalah memperkatakan hal-hal yang telah lalu, sedang berlaku ataupun ramalan perkara yang mungkin akan berlaku pada masa depan. Baik, kalau combine keseluruhannya, macam mana ayat dia? Ini contoh. Okey, tsunami politik melanda negara pada tahun 2008. Keadaan ini telah mengakibatkan jatuhnya 5 buah negeri ke tangan pihak pembangkang. Tsunami kedua pula berlaku pada tahun 2018 dan mengakibatkan jatuhnya negara Malaysia ke tangan Pakatan Harapan. Pun begitu, apakah yang akan berlaku pada pilihan raya umum yang mendatang? Adakah berada di tangan anak muda atau sebaliknya? Maka, awak teruslah ayat awak sebagai debater. Jadi, kalau kita nampak ini ialah ayat, dia letak penyusunan isi dia dulu iaitu apa yang dah berlaku, sedang berlaku dan apa yang bakal berlaku. Barulah awak masuk kepada hujah awak. Okey, dia akan lebih cantik. Okey, dalam keadaan menyusun isi tu, dia akan lebih cantik macam tu. Dia bukannya, baik Tuan Yang Pertua Dewan, hujah saya yang pertama ialah apa-apa-apa-apa. Okey, tapi kalau awak bagi macam ni, dia akan menjadikan ayat awak tu nampak lebih menarik perhatian orang untuk mendengar. Okey? Sokonglah kenyataan-kenyataan kita seperti biasa, kukuhkan kenyataan itu dengan contoh, statistik atau apa-apa saja bentuk sokongan yang mudah dan boleh difikirkan ketika itu. Okay, macam saya ajar tadi lah bagaimana nak cari statistik, okay, contoh ataupun pembuktian. Alright.
Dan cuba kaitkan dengan ucapan-ucapan lain, iaitu perkukuhkan lagi kenyataan kita dengan mengaitkan ucapan ini dengan ucapan-ucapan lain sebelum giliran kita. Iaitu contohnya kalau dalam debate, kita cuba kaitkan apa yang mereka cakap dengan kita punya hujah. Contoh ayat, respon kenyataan yang berhormat timbalan ketua pembangkang di seberang sana. Katanya, kita perlu mewujudkan bank bayi bagi mengatasi masalah pembuangan bayi. Pun begitu, sedar ataupun tidak, dengan wujudnya bank bayi ini, gejala sosial masih tidak dapat dibendung sekaligus menggalakkan lagi masalah ini. Kedua, adakah bank bayi ini akan diwujudkan di semua tempat? Atas faktor kos, saya fikir tidak. Baik, nampak tak? Ini ialah ayat dia ulang balik tentang apa yang timbalan ketua pembangkang ni cakap. Dalam aspek ini dia bukan ulang sebiji demi sebiji ayat pihak lawan Dia rumuskan, dia simplify, dia ringkaskan, summarize apa yang dia orang nak cakap. Okey, perlu wujud bank bayi bagi mengatasi masalah pembuangan bayi. Bank bayi ni tahu apa? Okey, kita buat satu bank. Okey, kalau kau tak ada anak ni, kau jangan buat kat longkang, tapi kau bagi kat bank tu. Okey, jadi bank tu buat apa kau bagi tu? Okey, dia akan bagilah kepada pasangan-pasangan yang berhasrat nak adopt. Okey, itu benda dia. Jadi, dia wujud polemik. Ada yang sokong dan tidak. So, ini adalah menjadi satu perdebatan yang menarik lah. Alright, so daripada aspek ini kita boleh kaitkan ucapan kita dengan ucapan-ucapan yang lain. Okey? Duduk apabila telah kehabisan modal atau idea. Setelah tiada idea lagi untuk berucap, bertenanglah. Buatlah sedikit rumusan, berikan sepotong kenyataan untuk audiens ingatkan dan duduk. Dalam keadaan ini, bila kita dah habis idea, jangan terus, mohon untuk terus membangkang, duduk. No. Selesai sudah hujah saya pada hari ini. Saya harap anda semua menyokong isi-isi yang telah kami bentangkan pada hari ini dan bersetuju dengan usul yang dikemukakan iaitu apa dan mohon untuk terus mencadang. Duduklah. Itulah maksudnya rangkumkan balik apa yang anda telah cakap. Kalau dah habis modal tapi masih lagi ada masa, ada dua je cara. Sama ada terus duduk iaitu awak rangkum dan duduk ataupun awak ambil soalan yang dikemukakan. Contohnya ada orang berdiri tengah bagi soalan atau celahan kan. Kita dah belajar celahan, boleh je terima untuk cukupkan masa. Terpulanglah atas kemahiran yang ada. Baik, perkara yang perlu dielakkan. Yang pertama ialah pastikan ucapan itu tidak meleret-leret. Okey, perlu dielakkan ucapan yang meleret-leret. Okey, maksudnya ialah ucapan tanpa isi atau idea yang jelas serta tidak tersusun dengan kemas. Sebab itulah ketika berucap, awak kena sediakan apa orang kata sebagai susunan kronologi. Kalau awak sedang membentang, saya sangat tidak menggalakkan awak pegang kertas A4 yang besar. Cukuplah kertas kad. Okey, kad sebesar tapak tangan kalau membentang supaya awak tak terikat dengan ayat demi ayat tapi awak terikat dengan point. Bila ada point, awak boleh lontarkan menggunakan ayat sendiri. Okey, kalau awak letak kertas A4, dia adalah tendensi untuk berucap menggunakan ayat penuh tu tinggi dan dia akan menjadi ucapan yang membaca. Bukan ucapan spontaneous lah. Samalah debater. Walaupun debater menggunakan kertas A4, tapi saya sangat menekankan mereka menulis menggunakan point. Bukannya menulis ayat penuh. Kedua, dilarang sama sekali perlu elak daripada keluar tajuk. Iaitu menggunakan isi yang tidak berkenaan ataupun tiada kaitan. Jangan buat benda macam tu. Ketiga, elakkan meminta maaf. Andai kata contoh awak tu kurang jelas ataupun statistik kurang tepat, tak perlulah minta maaf. Juri boleh mempertimbangkan kerana biasa terjadi dalam ucapan impromptu. Okey, minta maaf pada hari ini, apa-apa, tak payah. Alright? Cukuplah sekadar awak berucap dengan penuh confident dan jangan tunjuk lagak terperanjat. Okey, kaku, kekok atau menggigil. Satu benda yang distraction. Okey, berdebar-debar sangat jumpa tim. Okey, sampai kaku, tergagap-gagap, kekok atau menggigil-gigil ataupun wujud mannerism seperti tu banyak kali. So, elakkan perkara-perkara sebegitu. Okey, ini adalah tips-tips tentang pengucapan awam.
Baik, ada soalan nak tanya? Any question? Ada soalan? Baik, tak ada. Secara rangkumannya, itu adalah petua-petua ataupun tips atau panduan pengucapan awam yang awak boleh tahulah. Saya tak bagilah tips tentang nada, tentang cara berdiri dan sebagainya. Sebab saya pun mengajar wacana akademik. Benda tu pun dah ada dalam wacana akademik. Dan wacana akademik itu wajib semua ambil dan semua dah belajar tentang perkara itu. Jadi saya tak perlulah bagi tips-tips yang berkaitan seperti itu. Baik, kalau tidak ada soalan, itu sajalah untuk hari ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua yang hadir dan bersama-sama dengan saya untuk kelas pada hari ini. Okey, so saya tutuplah